di Isnin depan. Namun sejauh mana perencanaan yang telah pun disusun benar-benar mengambil kira realiti baharu ekonomi serta cabaran di lapangan yang dihadapi oleh pentadbiran kerajaan, komuniti perniagaan serta rakyat secara keseluruhannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzi Pak Wancik akan bersama anda selama setengah jam dalam eksklusif TV3 merungkai persoalan ini bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Terima kasih kerana meluangkan masa, Datuk Seri. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin tanya, seperti yang kita katakan dan kita ketahui, Perdana Menteri umum 4 Mei atau lusa aktiviti ataupun kebanyakan sektor ekonomi akan mula beroperasi semula. Tapi persoalannya kenapa pengumuman ini dan langkah ini dilakukan secara mungkin tergesa-gesa. Kita tak menunggu sehingga tamat tempoh PKP fasa 4 menjelang 12 Mei ini. Dan seperti mana yang kita tahu, semalam cuti umum, hari ini pula Sabtu, esok Ahad kemudian dah nak kena mula bekerja. Sedangkan ramai lagi pekerja yang masih terkandas di kediaman ataupun kampung halaman masing-masing dan belum pun mendapat kebenaran pihak polis. Mungkin dapatkan sedikit pencerahan, Datuk Seri. Terima kasih, Cik Nurzi. Yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita semalam ialah berkenaan pembukaan ini PKP bersyarat yang akan dimulakan pada hari Isnin. Di sini kita kena faham betul-betul kenapa kita kerajaan bercadang untuk membuka ekonomi kita. Ya. Jadi kita ada 6 pendekatan ataupun 6 fasa. Fasa yang pertama itu ataupun kita panggilnya 6R lah. R yang pertama ialah resolve, R kedua ialah resilience, R ketiga ialah restart, R keempat ialah recovery, R kelima ialah revitalize dan R keenam ialah reform. R yang pertama tadi yang saya sebut tadi ialah resolve ataupun ketegasan. Ini ialah dalam kita menangani COVID-19. Itulah kita mulakan PKP tadi. Ya? Yang PKP yang bermula dah lebih kurang 2 bulan sekarang. Dan selepas itu, kita juga dalam proses itu kita buat pengumuman mengenai prihatin. Kerajaan buat pengumuman mengenai prihatin bulan Mac lepas dan juga prihatin PKS di bulan April. Itu ialah ketahanan, resilient, di mana kita objektifnya adalah untuk melindungi rakyat dan juga perniagaan. Jadi sekarang kita di tahap ketiga ataupun kita nak restart ekonomi. Tapi sebelum kita dapat restart ekonomi itu, kita kena memastikan pertamanya kita comply dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh WTO. Dia ada 6 syarat. Ya. Di antara syarat-syaratnya ialah memastikan kita punya fasiliti kesihatan mencukupi, kapasiti kesihatan kita mencukupi. Sekarang ni pun kapasiti kita yang digunakan hanyalah 30%. Kita mesti melindungi border kita, kita punya sempadan negara, dan juga seperti kita kena make sure that we protect, kita protect kita punya vulnerable sector, orang-orang yang berisiko tinggi, orang-orang yang tua dan sebagainya. Dan kita berdasarkan data yang ada, kita lihat memang kita dapat menepati ataupun follow lah syarat-syarat WTO ini. Juga kalau kita lihat daripada fasa pertama di mana yang saya kata ketegasan to resolve, kita dapat lihat curve kita, kita nak flatten the curve tu pun dah berjaya, kita flatten curve. Kita memang tidak dapat selagi tidak ada vaksin, memang tak boleh dapat COVID ini dihapuskan. Yang satu lagi, kalau kita lihat kawasan merah, kawasan merah sekarang tinggal sedikit saja, kawasan hijau lebih banyak daripada kawasan merah. So kawasan hijau ni memanglah dibenarkan untuk PKP bersyarat ini. Jadi data-data yang kita kumpulkan, yang dikongsikan dengan khalayak ramai, memang menunjukkan kita sudah bersedia untuk membuka ekonomi kita. Datuk Seri, saya faham kita dah bersedia, tapi tempoh masa dari pengumuman dibuat sehingga ke hari yang sepatutnya pekerja sudah mula bekerja untuk menjana sektor ekonomi semula itu adalah terlalu singkat. Jadi itu sebab saya tanya kenapa dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Adakah kita menerima sebarang tekanan daripada pihak-pihak lain selain daripada kita memang tahu yang kita sudah menepati syarat-syarat WHO dan WTO itu? Ya, memang. So pertamanya kita kena, sebagai kerajaan, kita mesti melihat data yang ada.
sama ada kita syarat-syarat itu yang seperti Nurul cakap tadi, WTO dan sebagainya mesti dipenuhi dulu, ya. Dan memandangkan kita berjaya melihat data yang ada, kita sekarang nak membuka. Tapi adakah itu terburu-buru? Tidak, kerana kita telah mengkaji sebelum kita membuka. Dan yang pentingnya kita bermula 4 hari bulan Mei. Tapi kalau ada syarikat-syarikat ataupun kedai restoran yang belum bersedia untuk membuka, janganlah buka. Kita tidak memaksa syarikat-syarikat untuk membuka pada 4 bulan Mei. Saya tahu ada syarikat yang belum bersedia dan mereka pun kena sudah memberitahu pihak MITI dan pihak kerajaan yang mereka akan buka mungkin seminggu lepas, lagi 1 minggu, kerana mereka kena buat investment, ya, untuk check temperature dan sebagainya, kan. So itu mengambil masa. Jadi kalau sudah bersedia macam restoran, kalau dalam minggu ni yang dibagi contoh oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pak Saleh ni, kan. Pak Saleh. Kalau this weekend dia pada minggu ini dia dapat kemaskan atau bersihkan restoran dan buat persediaan, mungkin dia boleh buka Isnin atau Selasa. Tapi tak semestinya yang kita boleh semua bahagian ekonomi ataupun semua syarikat-syarikat mesti buka pada 4 hari bulan. Baik, secara ringkasnya, saya nak tahu daripada Datuk Seri, apakah jaminan kerajaan bahawa perniagaan yang telah ditutup lebih daripada sebulan ni dapat beroperasi dengan lancar menggunakan prosedur standard operasi atau SOP baharu ni? Ya. Kalau Nurul ingat, kita sebenarnya sudah membuka industri ini secara berperingkat, ya. Peringkat pertama yang dibuka masa PKP 1, industri E&E, ya, di mana kita ada lebih kurang 400,000 pekerja yang sudah bekerja. Dan lepas tu dalam masa PKP 3 tu kita buka lagi 8 sektor industri. Dan mengikut SOP yang ditetapkan. So sebenarnya ada 9 sudah ada industri yang telah dibuka. Jadi yang kita telah mengeluarkan SOP, boleh muat turunkan ataupun you can download di Majlis Keselamatan Negara punya website dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan. Kalau nak buka mesti memenuhi syarat-syarat SOP itu. Baik. Saya juga nak tarik perhatian Datuk Seri kepada fakta bahawa pembukaan semula ekonomi ini bukanlah penyelesaian untuk sesetengah segmen masyarakat. Kita tahu ada pekerja yang diberhentikan kerja, dipotong gaji dan juga perniagaan yang terpaksa gulung tikar. Ini realiti baru yang sedang kita hadapi dan mungkin akan terus kita hadapi mulai 4 Mei ini. Jadi komen Datuk Seri mengenai senario ini serta apakah peratusan pengangguran dan peratusan penutupan perniagaan dengan kesan kepada hasil negara yang diunjurkan kerajaan? Ya, ini memang masalah yang dihadapi oleh semua negara, ya. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dari segi pekerjaan terutamanya, kerana banyak syarikat-syarikat yang affected lah kerana COVID-19 ini. Kita lihat pengangguran di Amerika Syarikat di double digit, di Eropah juga. So Malaysia sekarang ni, kerana kita melancarkan pakej prihatin itu, kita ada subsidi upah, ya, yang kita memperuntukkan banyak duit 13.5 bilion ringgit. Yang pentingnya kita keep as many people employed, ya. Jadi SOKSO ataupun pakej SO buat forecast atau unjuran selama lebih kurang 500,000 pekerjaan akan affected lah atau daripada pengangguran. Tetapi nombor ini mungkin lebih besar kalau tidak ada pakej prihatin yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, Datuk Seri, saya nak juga tanya, despite niat baik kerajaan, despite your best of intentions, adakah golongan-golongan yang akan tercicir juga, dan apa pula pelan B oleh kerajaan dalam fasa yang ketiga ini bagi kumpulan-kumpulan yang tercicir ini? Tapi kita berehat seketika, Datuk Seri, ya. Kita akan kembali selepas ini dengan jawapan daripada Datuk Seri. Terima kasih. Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Duduklah kita di rumah, untuk hindar bahaya. Kau di rumah, ku di rumah, bersama ikut perintah. Duduklah di rumah sebelum hari
kan ditambah. Duduklah di rumah, kerjasama untuk hindar corona. Tiga bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi sebelum kita berehat tadi, saya bertanyakan Datuk Seri, despite the government's best of intentions, mungkin ada juga golongan yang masih tercicir, dan dalam pendekatan ataupun fasa 4 the restart of economy phase ni, apakah yang akan kerajaan lakukan untuk membantu golongan yang tercicir? Ya. Jadi restart ni sebenarnya pendekatan ketiga. Pendekatan keempat ialah recovery, ya. Kita nak pemulihan ekonomi. Memang kalau Nozi ingat, Perdana Menteri sebelum ini semasa melancarkan pakej prihatin, dia mengatakan no one should be left behind, ya. Jadi ini kerajaan memang cubalah sedaya upaya untuk memastikan tidak ada orang yang tercicir. Jadi dalam program pemulihan ekonomi ini, atau kita akan buat di Economic Recovery Plan ni, yang akan insya-Allah akan diumumkan sebelum akhir bulan Mei ni, akan cuba cover semua rakyat yang tercicir ini. Kerana different industri akan impaknya lain, ya. Seperti industri tourism, dia yang pertama yang kena impactnya, first to be impacted, tetapi kita tahu dia pun akan last to recover. Jadi kita kena mempunyai plan yang untuk different plan for different industry lah. Kalau kita pergi secara khusus, PKS, perniagaan mikro dan juga penjaja yang bergantung harap kepada pendapatan harian dan merasakan mungkin economic stimulus daripada prihatin sekarang ni tidak mencukupi. Bagaimana pula dengan mereka pada fasa ini, Datuk Seri? Jadi saya ada good news, berita baik. Semalam 1 bulan Mei kita telah membuat pembukaan untuk permohonan bagi usahawan mikro KPS. Kerajaan telah mengumumkan hari itu mikro GPS ni boleh memohon untuk grant, ya. Grant ni tak payah bayar balik lah. Jadi grant ni sebanyak RM3,000 untuk satu pengusaha mikro PKS. Mereka perlulah berdaftar dengan PBT, SSM ataupun LHDN. Tapi kalau kita lihat daripada memang mereka memang very affected lah. Peruntukan sebanyak RM2.1 bilion diberi kepada pengusaha mikro KPS ini. Ini saya harap dapat sedikit sebanyak membantu mereka. Baik. Satu lagi isu yang hangat diperkatakan hari ini adalah mengenai moratorium. Datuk Seri, matlamat utama moratorium itu seperti yang kita tahu dan seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri adalah untuk membantu kedudukan aliran tunai, PKS dan juga rakyat secara keseluruhan. Tapi kenapa ada perubahan yang mengelirukan rakyat dari segi polisi, Datuk Seri? Sebenarnya dari segi polisi, moratorium itu masih automatik. Tetapi kerana ada dari segi undang-undang, Akta Hire Purchase ni ataupun Akta Sewa Beli dan juga Syariah Guideline, undang-undang Syariah ni, kalau walaupun pelanggan atau peminjam secara automatiknya is eligible, tetapi mereka
bank perlu mendapat konsen atau persetujuan daripada peminjam sebelum moratorium ini dapat dilaksanakan. Jadi proses ini adalah senang sebenarnya. So bank-bank semua akan menghantar SMS ataupun email, dan pelanggan ataupun peminjam hanya perlu menjawab, tidak perlu mengisi apa-apa pun borang. Yang kekeliruan tu yang berlaku sebenarnya bukan kerana moratorium. Kekeliruan itu kerana isu interest ni ataupun accrued interest, terutamanya bagi hire purchase ni, sewa beli, hire purchase act. Dan peminjam hire purchase ni mula-mulanya ada apa namanya, kalau kita tengok blog-blog ataupun apa nama dia, perbualan internet mengatakan tidak ada accrued interest untuk hire purchase, untuk sewa beli, tapi inilah membuat kekeliruan. Jadi Bank Negara Malaysia pada hari semalamnya telah rectify information about this issue lah. Jadi tapi saya telah buat pengumuman pagi tadi melalui Facebook saya berharap Bank Negara juga institusi kewangannya di Malaysia dapat mempertimbangkan kembali. Ya. Saya tahu pengumuman yang diumumkan oleh Bank Negara sendiri mengatakan accrued interest ini bagi hire purchase dibenarkan. Tetapi kalau boleh, kerana ada kekeliruan, walaupun dibenarkan tetapi illustration menunjukkan lain. Ya, jadi rakyat pun keliru. Jadi saya rasa mengenai hire purchase ni kalau boleh, ya, pihak Bank Negara Malaysia dan juga institusi kewangan dapat mempertimbangkan semula lah mengenai accrued interest untuk hire purchase ini. Ya. Jadi mengambil kira latar belakang Datuk Sri sebagai banker, adakah ini doable dengan minimal impact kepada bank atau bagaimana? Yes, yalah, saya memang dah lama di perbankan ini, dah lebih 20 tahun. Jadi saya rasa memang doable kerana ini masa yang rakyat memerlukan pertolongan, ya. Ini saya rasa ini unprecedented, COVID-19. Jadi kita sama-samalah, ya, bersama bank, semua industri bersama kerajaan mestilah menolong rakyat. Saya rasa boleh, ya. Baik. Seterusnya Datuk Sri, adakah kerajaan kini sedang merangka, selain daripada pengumuman yang Datuk Sri baru buat tadi itu, merangka sebarang pelan pemulihan ekonomi secara spesifik dalam krisis COVID ini, dan juga mengambil kira juga kejatuhan harga minyak dunia? Ya. So pelan pemulihan ekonomi sudah pun bermula. Kita punya pada komiti semua telah dah start, ya, bersama-sama dengan EPU, ya, dan juga MITI dan kementerian lain. Kita semua bekerja bersama-sama kementerian dan agensi-agensi yang lain untuk memformulate pelan pemulihan ekonomi ini. Jadi kita berharap lepas restart ni, the fourth R tu, ya, ataupun pendekatan keempat R tu ialah recovery. Jadi insya-Allah pada akhir bulan Mei ni kita dapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mengumumkan plan pemulihan ekonomi untuk negara. Baik. Dari segi pendapatan negara daripada kutipan cukai, kita tahu ia adalah satu segmen yang cukup signifikan. Bagaimana PKP memberi kesan kepada hasil negara berkenaan dalam tempoh ini, Datuk Sri? Apakah status defisit negara ketika ini, dan apakah anggaran pendapatan negara yang berkurangan daripada situasi ini? Ya. Tuan Rozi, betul. Pendapatan negara memanglah terjejas kerana ekonomi yang menurun ini. Semua pendapatan negara bergantung kepada pada cukai pendapatan terutamanya. Jadi kita menjangkakan yang seperti diumumkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kesan pada ekonomi ialah sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari, ya. Yang ini akan affect the economy lah. So Bank Negara pun telah mengumumkan ekonomi kita akan menurun sebanyak 2% sehingga 0.5%. Tetapi ini semasa PKP hanya berlama 2 minggu. Sekarang PKP dah lebih 5 minggu, ya. Jadi mungkin GDP kita pun, KDNK kita pun menurun lebih. Mungkin banyak unjuran dalam lebih kurang 3 hingga 4% sekarang. Jadi kalau tidak ada prihatin itu lebih kerana pakej prihatin itu dapat menjana KDNK sebanyak 2.8%, ya. Yang jadi saya lihat dalam pakej pemulihan ekonomi ini penting untuk menjana ataupun untuk ekonomi pada buat jangka masa pendek dan sederhana.
Baik, kita nak berehat sekali lagi Datuk Seri. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berdialog lagi dengan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Nozi Pak Wan Cik dalam eksklusif TV3 bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi Datuk Seri, kita teruskan perbincangan kita. Saya nak tahu apakah kedudukan hutang negara ketika ini berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK, adakah hutang kita sudah meningkat? Ya. Jadi saya nak jawapan just to be direct lah ya. KDNK negara dari segi hutang ialah lebih kurang 51%. Ya. Kita ada ceiling 55% saja under akta kita. Jadi we are now about 51% of debt to GDP. Dari segi defisit saya sudah sebutkan sebelum ini, selepas suntikan sebanyak 35 bilion ringgit oleh daripada pakej prihatin ini, kita punya bajet defisit ataupun KDNK defisit kita ialah lebih kurang dijangka lebih kurang 4.7% ya. Ya. Jadi yang soalan yang tadi saya tak sempat jawab tadi ialah mengenai harga minyak ya. Harga minyak sekarang lebih kurang 20 hingga 25 dolar setong ya. Jadi kerana harga minyak naik 20 hingga 25 dolar setong, mungkin kita punya defisit pun akan naik lebih sedikit ataupun 4.7 to 5%. Tapi harus kita ingat semasa krisis global financial crisis GFC itu pada tahun 2009, bajet defisit kita ialah lebih kurang 6.7%. Ya. Sekarang kalau kita lihat apa yang tahun 2020 ini, prihatin dan juga harga minyak, mungkin kita punya defisit unjurannya ialah lebih kurang 4.7 hingga 5%. Baik. Tapi kedudukan hutang negara itu melihatkan kepada trend global juga secara keseluruhannya. Yeah. Adakah kita jangkakan yang kedudukan hutang negara kita akan menaik dan apakah ceiling itu terpaksa kita pindah? Ya. Jadi pada buat masa ini tidak perlu hutang luar negara pun hanya 2 hingga 3%. Kita pun ada ceiling untuk hutang luar negara. Ceiling untuk hutang luar negara ialah 35 bilion ringgit. Ya, jadi kita masih ada ruang. Tapi yang pentingnya semua negara yang terlibat, bukan semua negara face the same problem. Jadi mereka semua terpaksa meminjam ataupun membuatkan fiscal stimulus untuk
menolong rakyat dan ekonomi mereka. So, negara Malaysia pun kita harus mementingkan rakyat dan juga ekonomi kita. Tapi yang pentingnya rakyat. Ya, bersandarkan juga kepada trend global yang sedang berlaku sekarang ini, apakah Malaysia bakal berdepan kemelesetan ekonomi paling teruk dalam sejarah negara ini, Datuk Seri? Kalau kita lihat apa yang terjadi di the economic global situation sekarang ini, seperti negara-negara maju di Amerika Syarikat dan juga Eropah, memang kita lihat mungkin is the worst recession dari segi unemployment dan juga GDP growth, KDNK growth. Tetapi kita lihat apa yang berlaku di negara China. Mereka telah berjaya sedikit sebanyak menangani COVID-19 ini. Jadi yang pentingnya berapa cepat kita dapat menangani COVID-19. Lebih cepat kita dapat menangani COVID-19 ini, lebih cepat kita dapat memulih dan membangunkan negara kita. Andai kalau tak cepat dan vaksin tak ditemui dan kita terpaksa hidup dengan virus ini, bagaimana, Datuk Seri? So vaksin ni memang saya tak tahu bila lah ya. InsyaAllah kata research report kata mungkin 12 hingga 18 bulan lagi. Jadi saya yakin kita rakyat Malaysia bersama-sama dengan kerajaan dan pihak swasta dapat menangani COVID-19 ni secepat mungkin. Baik. Dari segi krisis ini, kita melihat ia satu peluang yang baik untuk kerajaan merombak balik struktur ekonomi, dan ini telah pun dikatakan berkali-kali antara jemaah menteri. Menstruktur balik ekonomi dengan norma baru, kata orang life cannot go back to normal. Adakah ini sama juga dengan ekonomi kita untuk jangka masa panjang, di mana kerajaan akan memberikan tumpuan kepada sektor-sektor lain yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap COVID-19 misalnya? Jadi saya go back to the 6R ni ya. Jadi R pertama tadi saya dah cakap tadi, R kedua, R ketiga. Sekarang R keempat ialah pemulihan, recovery. R yang menunjuk plan pemulihan ekonomi masa pendek dan masa sederhana. Yang kelimanya is to revitalize ya. Revitalize ekonomi itu penting. Tapi yang Nozir cakap ni ialah yang keenam, which is reform. Nanti itu penting. Penstrukturan semula ekonomi kita. So jadi kalau kita insyaAllah bulan akhir bulan 5 ini kita akan mengumumkan package pemulihan ekonomi kita, dan insyaAllah bulan 11 ni kita akan mengumumkan bajet kita ya. Dan itu ialah penting kerana ia ialah about revitalizing, menjanakan semula ekonomi. Tapi yang disebutkan oleh Nur tadi ialah reforms. Reform ni jangka masa panjang. Saya berharap rancangan Malaysia ke-12 yang akan diumumkan juga akan cover the long term plans untuk negara kita. Datuk Seri tak boleh bagi tahu sikit ke apa antara perancangan tu? Macam contohnya sektor ekonomi tumpuan baru, mungkin dari segi e-dagang. What are we looking at in the future? I think the obvious one for our long term is, to me, dua lah ya. The most important thing for any country, untuk semua negara lah, bukan saja untuk negara Malaysia. Satu ialah digital. Ya, I think kita kena ready untuk industri 4.0 ini ya. Yang keduanya ialah rakyat. Kita must equip our people ya, dengan the right skill set untuk continue menjadi relevant kepada negara dan kepada ekonomi. So kita kena buat investment on digital and people. Ini dua yang penting untuk jangka masa panjang. Baik. Kita bercakap tadi mengenai pelbagai inisiatif yang diambil berikutan krisis kesihatan ini, sudah tentu khususnya COVID-19 dan juga kejatuhan harga minyak dunia. Tapi saya nak tahu daripada Datuk Seri, apakah bentuk kerjasama mungkin dari kerajaan dengan kerajaan, syarikat dengan syarikat, ataupun rakyat dengan kerajaan dan sebagainya? Apakah bentuk kerjasama yang Datuk Seri harapkan demi pemulihan ekonomi negara? Ya. Saya memang berharap sangatlah kita ada good working relationship, bukan saja dengan syarikat-syarikat JLC dan juga swasta, tapi juga dengan rakyat ya, yang pentingnya. So ini semua bermula dari diri kita sendiri. Sebagaimana kita jaga diri kita dan jaga family kita. Kalau kita di dalam satu kawasan, bagaimana kita jaga jiran-jiran kita, dan kalau kita ada syarikat, bagaimana kita jaga sebagai majikan, bagaimana kita menjaga pekerja kita, dan sebagai kerajaan, bagaimana kita menjaga rakyat. So ini semua adalah penting untuk menjaga, tapi ini semua bermula daripada diri kita sendiri.
Okey, baik, akhir sekali Datuk Seri, sungguh pun sektor ekonomi sudah dibuka hampir keseluruhannya. Ada mungkin nasihat Datuk Seri kepada pekerja-pekerja kita di luar sana? Ya. Wah, nasihat saya ialah jagalah kebersihan kita. Penjarakan sosial macam ni penting. Kita ada 1 meter ni kan? Ya, 1 meter. 1 meter. Okey, so, itulah. Jagalah kebersihan dan jaga penjarakan sosial. Be home kalau boleh. Kalau tak perlu keluar, janganlah keluar, ya. Dan juga stay safe lah. Baik, sekali lagi terima kasih Datuk Seri kerana meluangkan masa bersama kami. Kita telah bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz membincangkan tentang realiti baharu ekonomi serta cabaran di lapangan khusus dalam keadaan COVID-19 yang sedang berlaku di seluruh dunia. Dengan itu saya Nurzi Pak Wancik untuk Eksklusif TV3. Assalamualaikum dan salam hormat.